Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan hello to all the non-Muslims. Today we'll be doing some revision on the topic learning Form 5, which is trigonometry. I hope everyone can benefit from this video. Without further ado, let's get started with a question. Okay, so nombor 3, sebuah kapal berlayar dari kedudukan A ke kedudukan B dengan keadaan jarak OA is equals to OB. Laluan kapal tersebut adalah selari dengan daratan. Dari kedudukan B, kapal tersebut akan berlayar ke arah utara menuju ke rumah api C jika OA is equals to 20 meter. Hitung sudut theta. Okay, so jika kita lihat gambar rajah yang diberi, kita nampak yang kita nak cari adalah theta. So disebabkan AB sama dengan daratan, therefore dan OA is equals to OB, so dua ni adalah sama. So jika kita lukis balik, kita akan dapat seperti begini. A, B dan A ke B, dan ini adalah daratan. Okey, so disebabkan dua ni adalah sama, O ke A dan O ke B adalah sama, so 20 meter dan 20 meter. Next, kita nak cari sudut ini, sudut theta. So untuk mencari sudut theta ada beberapa cara. Salah satu caranya adalah kita bahagi dua benda ni, dan disebabkan dia bagi tahu yang jarak antara dua kapal itu adalah 35 meter, bukanlah jarak di antara kedudukan kapal itu dari ke B, A ke B adalah 35 meter. So of this A to B overall is 35 meter. Kalau kita bahagikan kepada 2, kita akan dapat 35. Kita akan dapat 35 per 2. 35 per 2. Okay, so kalau kita bawa keluar kawasan ini saja, kita akan dapat satu segitiga bersudut tegak seperti ini. Okay, so we got a right angle triangle just like this, 20 meter with an angle of half theta because we have already splitted the triangle in half. Okay, 35 per 2 juga. Okay, so apa yang kita nak cari adalah theta. So untuk cari theta ialah disebabkan ini adalah sudut hipotenus O ke B, dan katakan ini adalah B, O ke B adalah hipotenus. So ini adalah hipotenus. Okay, dan P ke B kita boleh katakan ini adalah opposite. Okay, ini adalah adjacent. So O ke P adalah adjacent. So kita ada hypotenuse dengan opposite. Hypotenuse dengan opposite kita boleh buat so opposite. Kalau kita recall balik, kita ada so, kita ada cah, kita ada toa. Okay, so this would be sin whatever angle this is, A, and opposite over hypotenuse. So kat sini kita ada opposite dengan hypotenuse, so kita pakai sin. Sin pakai hitam. So sin 1/2 theta is equals to hypotenuse, opposite of a hypotenuse. So therefore we get 35/2 divided by 20, and then
Tekan kalkulator. 35 per 2, kita akan dapat 7 per 8 sin 1 per 2 theta. Okay, sin bawa pergi sana, dapat sin songsang 7/8, 1 per 2 theta. Okay, tekan kalkulator, kita akan dapat 61.045, 1 per 2 theta. To cancel out 1 per 2, kita darab 2 belah dengan 2. So darab 2 belah dengan 2, kita akan dapat cancel out 2 ni. So kita dapat theta is equals to 61.045 times 2, which is going to be 122.09. Okay, dapat jawapan untuk yang pertama. Soalan B pula. Jarak dalam meter di antara kapal tersebut di kedudukan B dengan rumah api. So, jadi kita lihat rumah api terduduk dekat sini, dekat darat. Dan dari kedudukan B adalah apa yang kita nak cari adalah C, antara C dan B. So, inilah sudut yang kita nak cari. Soalan nombor 2 pula. Soalan nombor 2, kita mahu cari CB. Okay, kalau kita lihat yang kalau kita lukis balik, kita ada satu triangle 35. Kita dah jumpa dah theta, which is 122.09. Dan kita ada 20. Kita ada satu daratan. Okay, dan 2 ni yang kita mahu cari. So kosong dengan B, B dengan C. Okay, kita nak cari this part. Okay, kita nak cari, we want to find BC. So to find BC, dah ada banyak cara. So salah satu cara dia adalah kita cari sudut ini. Kita bawa keluar dulu apa yang kita ada. So kita bawa keluar triangle ni. So kita akan dapat satu begini. Okay, sini adalah 20 meter. Dan yang kita ingin cari CB. Dan OC disebabkan dia beritahu yang ini adalah selari dengan daratan. So 2 ni adalah sama. So ni tadi kita dah cari 35 bahagi 2. Ini 35 bahagi 2. So this will be 35/2 as well. Sama 35/2, 35/2. So kita akan dapat 35/2. Inilah cara senang. So disebabkan sini adalah teori, kita boleh sudut tegak, kita boleh pakai teorem Pythagoras. Okay, because it's a right angle triangle, kita boleh menggunakan teori Pythagoras. So kita nak cari kat sini CB is equals to 20 squared minus 35/2 squared. So just tekan calculator, kita akan dapat 20 kuasa 2 minus 35/2 to the power of 2. We get 93.75 CB squared.
don't forget the CB, the square. So square root both side, square root both side, we will get cancel out this 2. So kita akan dapat punca kuasa 93.75. Just tekan kalkulator, kita akan dapat 9.682. Just ambil 2 tempat puluhan. So 9.68. Okay. Seterusnya soalan C. Nilai tan AOC. Okay, kalau kita lihat kat gambar rajah tadi, okay, yang kita lukis, kita nak cari sudut AOC. Dapat ini. So kita kena tambah theta tambah dengan sudut yang tidak diketahui lagi. Kita namakan sebagai sudut Y. Katakan itu sudut Y. Y yang lebih. Ini kita akan dapat sudut Y. So macam nak cari sudut Y? Sudut Y kalau kita tengok dekat segitiga yang kecil kita, yang kita lukis, kita ambil daripada yang segitiga tadi, kita akan dapat Y ada terletak di sini. So sini kita dah jumpa dah panjang dia 9.68. Untuk cari C, kita boleh pakai apa-apa. Kita boleh pakai, katakan kita pakai sin. Sin opposite dengan hypotenuse kan. So opposite and hypotenuse. 9.68 bahagi 20. 9.68 bahagi 20. 9.68 bahagi 20, which we will get 9.68 bahagi 20, so we will get 121/250 sin Y. So Y tu buat di sana, kita akan dapat Y sin inverse sin, so 121/250. Tekan kalkulator, 121/250. Kita akan dapat 28.95. So untuk sudut AOC kita kena tambah theta dengan Y. So theta kita dah cari dah tadi, which is 122.09 plus Y, which is 28.95. So just click tekan calculator dan dapat jawapan plus 28.95. So we get 151.04. Okay. So itu just baru sudut, tapi dia nak sekarang ni dia nak cari tan AOC. So tan sudut darjah AOC ialah sama dengan tan 151.04. So just tekan calculator, kita akan dapat dia nak cari nilai, so just tekan calculator. So tan bila dia adalah sudut 151, kalau kita ingat balik, okay, kita ada kuadran, ada 4 kuadran. So all center, all station to
center. So ni adalah cos, tan, ini all positive and sin. Okay, so disebabkan sudut dia 151, dia dekat kawasan ni, dia di kawasan ini, so dia bukanlah di kawasan tan, rumah tan, so jawapan dia akan dapat negatif. Okay, ataupun just korang tekan kalkulator, korang akan dapat 0.5534. Okay, itu jawapan dia. Okay, seterusnya, soalan seterusnya, nombor 4. Raja di sebelah menunjukkan sebuah jam loceng. Soalan A, hitung sudut theta yang dicangkum oleh jarum minit jika jarum minit itu diputarkan lawan arah jam. Okay, so lawan arah jam dari nombor 3 ke nombor 10. So, dan dia cakap jarum minit. So, jarum minit adalah jarum yang terpanjang, yang tebal. So, kat sini. So, dia kata diputarkan lawan arah jam dari nombor 3 ke nombor 10. Okay, so ini adalah sudut theta. Untuk cari sudut theta, disebabkan nilai, kita boleh lihatkan satu tempoh jam tu sebagai segmen. Okay, so kita boleh katakan theta adalah 180 darab 5/6. So kita ada 6 segmen ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kita just memerlukan 5 saja. So kita nak 5. Kita nak 5. So 1, 2, 3, 4, 5. So daripada 150, sini adalah semua adalah 150 sebab garis lurus. Okay, so 180 darab 5/6. Kita akan dapat jawapannya adalah, kalau tekan kalkulator, 150. Seterusnya, hitung nilai cos theta. Cos theta. So cos theta sama dengan cos 150. Disebabkan 150 duduk di sini, sekitar kawasan ini, dan itu adalah bukan kawasan cos positif. Kita akan dapat jawapan yang bawah sini, which is cos 30. Dan disebabkan dia bukan dekat rumah dia, kita akan dapat negatif. So cos 30, kita boleh menggunakan jadual yang diberi dalam buku teks, which is the special angles. So cos 30 kita boleh lihat adalah sec 3/2. So kita dapat sec 3/2. Ataupun cara mudah, just tekan kalkulator, kita akan dapat negatif sec 3/2. Okay, seterusnya soalan. Okay, ini adalah sudah habis. Teruskan dengan soalan graf. Okay, soalan 3, raja di sebelah. Okay, di sebelah menunjukkan graf fungsi y equals to tan x bagi sudut kosong x lagi besar daripada sudut kosong dan x masih lagi kecil daripada 360 darjah. Belakang setiap fungsi trigonometri berikut pada paksi yang sama. Okey. So soalan nombor 3. Kita perlu lakarkan graf. Dari soalan A adalah y sama dengan tan 2x. Soalan nombor A adalah y equals tan 2x.
Okey. Jika kita lihat graf tan, jika y sama dengan tan x, kita akan dapat graf seperti ini. Okey. Satu graf seperti ini. So ni adalah 360 180. Okey. So disebabkan dia nak tan 2x, which is akan ada 2 tempoh dalam 360 darjah. So kita akan dapat graf seperti berikut. So disebabkan ni adalah satu tempoh, kita kena squishkan dia, masukkan ada 2. So ni adalah satu tempoh, ni adalah satu lagi tempoh. Okey. So sekarang dia akan jadi lagi ke atas. Okey. Dan kat sini akan dapat benda yang sama. Okey. Dalam exam kena lukis cantik-cantik. Okey. Kita akan dapat seperti ini. Okey. Seterusnya y sama dengan tan x plus 2. Kita suruh lukis y is equals to tan x plus 2. So kalau kita lihat balik, kita ada satu for equation, dia punya general equation, which is y is equals to a tan bx plus c. So this is amplification, this will be period, and this will be displacement of graph. Okay, so ni adalah displacement, ini adalah c. So kita lihat ini adalah satu graf. So kalau kita cuba lukis graf tan x dulu, kita akan dapat seperti berikut. Okay. Ini dia punya titik tengah graf dia adalah kosong. So disebabkan dia gerak 2, so setiap titik ni dia bergerak sebanyak 2. So tambah 2, 1, 2, tekan dapat macam ni. So kalau kita ambil titik ni, so 1, 2, so kita akan dapat lebih kurang macam ni. Okay. Kalau lagi senang, kita lukis satu tempat rujukan nombor 2. Kita
lukis graf tan X tu sendiri tapi dia punya y-intercept je lah 2. So lukis dapat seperti berikut. Seterusnya kita lihat soalan. Graf di atas menunjukkan satu kitaran pernafasan yang lengkap. Kitaran ini terdiri daripada proses menarik nafas dan menghembus nafas. Kitaran ini berlaku setiap 5 saat. Hal laju aliran udara adalah positif apabila kita menarik nafas dan negatif apabila kita menghembus nafas. Hal laju ini ditukar dalam liter per saat. So kita lihat ni adalah scene punya graf. So dia nak suruh kita lukis dalam y equals to a sin bx plus c, which is the general form of the equation. So kita tengok a tu amplification kan. So a tu kita boleh lihat dekat titik maksimum dia, which is 0.6. So kita letak A adalah 0.6. Sin B ni kita nak cari adalah senang, mudah saja. 360 bahagi dengan masa sudut yang untuk satu kitaran. So ini adalah satu kitaran. So kitaran dia untuk satu kitaran ialah 5 saat. So kita letak 5. So 360 bahagi 5 kita akan dapat 72. X plus C. Kalau kita lihat disebabkan y-intercept adalah kosong, C dia juga adalah kosong. So kita akan dapat 0.6 sin 72 X. Itu adalah soalan A. Really easy mark. Soalan B pula. Dia tanya berapakah hal laju aliran udara dalam liter per saat apabila masa ialah 7 saat. Sekarang ni masa mewakili apa? X. So kita boleh just substitute X. Now substitute 7 dalam X. So y equals to 0.6 sin 72 darab 7 saat. So kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat y is equals to 0.35. Seterusnya soalan. Graf di sebelah menunjukkan kedalaman air yang direkodkan di suatu limbungan kapal. Jika garis sebelah menunjukkan kedalaman air yang direkodkan di suatu limbungan kapal. Jika y mewakili kedalaman air dalam kaki dan x mewakili bilangan jam selepas tengah malam, guna fungsi dalam bentuk y sama dengan a cos bx plus c untuk memodelkan kedalaman air yang ditunjukkan seperti graf tersebut. Jika kita lihat graf ni, bentuk graf y is equals to cos x saja. Kita akan dapat satu graf yang berbentuk seperti ini. Untuk satu tempoh 360. Kat sini kita nampak ada dua tempoh, dua kitaran. Dua kitaran. Dan tempoh dia adalah 12. So untuk cari B, kita boleh menggunakan 360 bahagi 12. Jadi kita akan dapat 30. Kita dah jumpa dah B. C. Macam nak cari C? C, kita tengok displacement graph tu, titik tengah graph tu kat mana? Which is 9. So 9 daripada kosong tu berapa banyak?
So kita akan dapat 9. So C adalah sama dengan 9. Okay. A amplification. Asalnya graf Y sama dengan cos X adalah 1 dengan negatif 1. Jika kita tukar amplification dia adalah Y sama dengan 2 cos X, kita akan dapat graf tu berubah menjadi nombor 2. Okay, dan sini pun adalah 2. Okay, sorry, kita tekan. Okay, so sambung tadi. So kita tengok titik tengah adalah 9. Berapakah dia punya range daripada titik maksimum dengan titik tengah? So 12 tolak 9, kita akan dapat 3. So itu adalah A. A itu amplification. Okay, so kita akan dapat Y sama dengan sin, kita masukkan A dulu, which is 3 sin. So B tadi kita kira macam 360 bagi 12 X, dan displacement adalah 9. So kita akan dapat 3 sin 30 X tambah 9. Okay, jawablah soalan nombor 1A. So soalan nombor B, jam keberapakah kedudukan air paling tinggi? So kalau kita tengok kat graf ni, kedudukan air paling tinggi ialah 12. Okay, 12. Okay, so 12, masa 12 dia adalah jam kosong. Sini jam dia adalah 12. Dan sini adalah 24. So jawapan dia adalah kedalaman paling dalam berlaku pada jam 0, 12 dan 24. Okey. Soalan seterusnya, rajah di sebelah menunjukkan pandangan atas sebuah rumah api. Lampu isyarat rumah api menghantar sinar cahaya seperti dalam rajah. Apabila lampu isyarat berputar, sinar cahaya bergerak di sepanjang pantai pada sudut X. Tulis satu fungsi bagi jarak S. Okay, jika kita lihat gambar rajah tersebut, kita dapat melihat bahawa kita ada segitiga bersudut tegak. Okay, segitiga bersudut tegak, dan kita ada opposite, kita ada adjacent, tapi kita tak ada hypotenuse. No hypotenuse. So disebabkan dia kata bagi dia satu fungsi kita boleh menggunakan sin, cos, or tan. Okay, so kita ada opposite dengan adjacent, kita pakai TOA, which is tan is equals to opposite over adjacent. So soalan nombor 1A adalah tan X is equals to, kita lihat opposite adalah S, dan adjacent dia adalah 500 meter. Okay, disebabkan dia nak cari
S punya jarak. So kita kena jadi S tu single. So S tu 500 darab dua-dua belah. Darab dua-dua belah dengan 500. Okay, kita akan cancel out this 500. So S sama dengan 500 times X. Okay, dapat. Soalan B, nyatakan amplitude dan tempoh fungsi itu. Okay, amplitude dan tempoh fungsi itu. So disebabkan kita nampak A tan BX plus C. So kita lihat A dia adalah sama dengan 500. So amplification is equals to 500. Dan B ialah 1. So tempoh dia adalah 1. So dia dah tak ada period. The period is 180 lah. Dan period dia adalah 180 ya. B sama dengan 180. Okay, seterusnya graf di sebelah menggambarkan aras air yang direkodkan di sebuah pelabuhan. Diberi Y mewakili aras air dalam meter dan X mewakili masa dalam jam. Nyatakan fungsi trigonometri bagi graf tersebut dalam bentuk Y is equals to A sin BX plus C. Okay, soalan tadi dia tak ada amplitude sebabkan dia adalah tangent dia tak ada amplification sebab dia adalah asymptote. It will go to infinity. Okay, it will go to infinity. Okay, both way. This is asymptote. Okay, soalan nombor 3. Seterusnya, graf di sebelah menggambarkan aras air yang direkodkan di sebuah pelabuhan. Diberi Y mewakili aras air dalam meter dan X mewakili masa. Okay, sama same like before. Dalam jam, nyatakan fungsi trigonometri bagi graf tersebut dalam bentuk Y sama dengan A sin BX plus C. Okay, lihat graf ni kita ada satu kitaran. Tempoh dia adalah 24. Dan kita tengok lagi amplification dia. Titik tengah antara dua ni adalah dia punya y-intercept. So 14 minus 108 1.8 4 minus 1.8 divided by 2. This is going to be 4.0 minus 1.8. Right, 1.8 plus 4 minus 1.8 divided by 2. Okay, and we get 1.8 plus 4 minus 1.8 divided by 2. Just tekan calculator, kita akan dapat
2.9. Okay. So seterusnya dia punya amplification, titik maksimum tolak titik tengah. So amplification dia adalah 4 minus 2.9. Tekan kalkulator, 4 minus 2.9, kita akan dapat 1.1. So dia kata y dalam fungsi y sama dengan a sin bx plus c. Okay, so a merujuk kepada amplification. Kita dah jumpa amplification. Amplification kita adalah 1.1. So letakkan 1.1, 1.1. Okay, sin K, kita pakai formula tadi, 360 bahagi dengan tempoh which is 24 tambah dia punya y-intercept which is 2.9. Okay. Ataupun ini adalah titik tengah, C adalah titik tengah bagi graf tersebut. So 360 bahagi 24, kita akan dapat 15. So jawapan akhir dia adalah y 1.1 sin 15 tambah 2.9. Okay, which is the answer. Okay, that is all for today. Thank you for watching.